So, okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersiaran secara langsung kita kali ini bersama Live Pitch akan membincangkan tentang common mistake yang pitcher selalu buat ketika pitching. So bersama saya Zaim dan juga Saya Alang, okay? Dan seperti apa yang Zaim kata, alright, kita akan pergi kepada topik ataupun poin pertama yang biasanya pitcher selalu lakukan. Okay, maknanya kesilapan take diorang. it away Alang. Alright. Kesilapan popular yang paling besar pitcher selalu buat adalah bila dia menyampaikan ayat dia, idea dia sangat cantik tetapi dengan suara yang stagnan, lepas tu dengan muka yang macam ni, lepas tu tubuh badan begini. So jadi benda-benda macam tu boleh memberi kesan kepada audience, ataupun judges ataupun pelabur. Alright. So ingat, anda bukan seorang bila anda nak buat pitching ni. So you kena bersaing dengan yang lain-lain. Jadi apa dia punya cara penyelesaian? So jadi mulai daripada sekarang, bila you practice, beri perhatian kepada dekat mana perkataan yang you rasa bila you nak sampaikan, mungkin nada you akan naik sedikit intonasi dia. Ataupun dekat mana yang you rasakan macam bila you berhenti, bukan you berhenti macam tu je, tetapi bila you berhenti sejenak, kita panggil. Maknanya membuatkan audience rasa tertanya-tanya. Okey, dan benda-benda begitu, boleh memberi kesan yang sangat positif. Dia boleh membantu you, alright? And of course, wajah ekspresi you, tubuh badan you sentiasa dalam keadaan posisi yang terbuka, and then wajah ekspresi you sentiasa natural. Alright? Bukan neutral, bukan serius, tetapi natural. So, dalam erti kata lain, jadi diri sendiri. Ya, betul. Yang kedua, yang kita selalu nampak adalah daripada segi Q&A ataupun soal jawab. Dekat sinilah di mana orang kata kalau dalam English tu macam make it atau break it lah orang kata. Kalau kita jawab tu orang kata best ke, betul ke, menarik perhatian judges, maka kita punya peluang tu sangat cerah. Tetapi kebanyakan yang kita lihat adalah kebanyakan pitcher ni mereka sentiasa atau selalunya jawab apa yang dia tahu. Dia bukan jawab apa yang pelabur tu soal atau judges tu soal. Alright? And ini penting. Sebab kenapa? You tahu you punya deck, you tahu you punya idea, you tahu you punya isi. Alright? So, cara nak mengatasi sangat mudah. Aktifkan pendengaran anda. Selama ni kalau saya dengar belum sempat soalan tu habis, saya dah membuat satu formula untuk saya nak cari jawapan dia. Tetapi apa yang kami suka amalkan adalah kami sentiasa dengar perkataan demi perkataan dalam soalan yang di mana judges ataupun pelabur tu tanya. Hanya apabila dia dah habis tanya, barulah kami formulakan untuk mencari jawapan. Dan biasanya itu yang kita panggil jawab apa yang disoal, bukan jawab apa yang kita tahu. Alright. So now Zaim, apa lagi yang kita nampak lagi dalam kesilapan-kesilapan besar yang selalu ada? Kalau tadi Alang dah cerita tentang pitcher tu sendiri, orang yang mempersembahkan, orang yang menceritakan keseluruhan idea tu. Tapi pitcher ni biasanya dia datang dengan pitching deck. Pitching deck ni dia merupakan macam PowerPoint lah. Kita perlu anggap dia sekadar prop ataupun sokongan sahaja. PowerPoint ataupun pitching deck ni tidak sepatutnya menjadi fokus utama dalam you punya pitching. Alright, so diri kita adalah fokus utama ketika pitching tu. So antara kesilapan yang sering kali terjadi ketika kita membawa pitching deck ni dia terlampau lengthy lah. Lengthy maksudnya dia terlampau panjang berjela-jela. Setuju? Kenapa dia panjang berjela-jela ni? Is because semua tu ada information yang dia nak sampaikan. Tapi kita harus lebih realistik dalam perkara ini. Kalau kita diberi masa 3 minit, takkan kita nak buat 60 keping slide, kan? So dia tak berapa realistik kat situ. So kalau kita ada 3 minit dan kita kena pitch idea kita tak perlukan 60 slides. In fact 6 slide tu pun dah cukup banyak untuk kita habiskan 3 minit kita tu. Itu pada pandangan
ramai pitcher-pitcher profesional lah. Okey, kenapa biasanya orang datang dengan banyak sangat isi kandungan ni? It's because dia rasa yang dia perlu ceritakan semua benda. And macam mana kita nak atasi benda tu is dengan memastikan maklumat yang kita nak sampaikan tu itu adalah dia punya priority dia. Keutamaan yang kita nak cerita tu. Okey, dan contoh kalau kita ada juga satu beberapa information yang kita nak bagi tahu dan kita rasa tak cukup masa, apa yang kita boleh buat is kita cuba pancing judges ataupun audience kita untuk bertanya benda tu semasa Q&A. That will actually buy us more time. Faham maksudnya kan? So contohnya kita tak perlu nak nyatakan masa dalam 3 minit kita ni, tapi kita buat orang tertanya-tanya supaya nanti semasa Q&A dia akan bertanya kat kita soalan tu. Pancing. Kita baling pancing, baling umpan, betul. Okay, dan kesilapan yang seterusnya yang saya perasan pada pitching deck ni adalah dia punya design. Okay, dia punya design ni kadang-kadang tu dia macam presentation biasa. Dia tak cukup menarik perhatian orang. Contohnya susun atur information for example. Okay, contoh macam-macam presentation kalau kat sekolah dulu lah. Kalau dekat universiti contohnya, kalau kita dah sampai slide nombor 7, kita nak patah balik nombor 2, itu biasa jadi. Betul. Tapi kalau dalam pitching, kita tak boleh buat macam tu lah. Sangat. Time is very valuable. Kalau dah slide nombor 7 tu, kita kena teruskan lah sampai habis. Sebab tu dia berbalik kepada 3 minit tadi. So apa yang you nak buat dalam masa 3 minit? So once you dah maju ke depan, jadi kalau you nak patah balik, maka you still lagi ambil masa lagi. Betul. And kebanyakan yang terjadi juga kesilapan adalah redundancy dengan pitching deck tu. Contohnya dia punya skrip, apa yang dia nak baca, apa yang nak sampaikan pun tertulis juga dekat pitching deck dia. So ada redundancy kat situ. So kalau kita expect audience untuk membaca sambil mendengar apa yang kita cakap benda yang sama, that is not the most effective way lah pada saya. So saya lebih suka kalau pitching deck tu dia lebih visual. Alright. Ataupun infografik. Exactly, infografik, visual. Sebab saraf daripada mata ke otak kita ada 20 kali ganda daripada saraf telinga ke otak. So 20 kali ganda ni akan memberi impact yang lebih kepada audience kita. So saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pitching deck dan kesilapan yang mungkin sering kali terjadi sebab kita terlepas pandang, dan saya rasa benda ni boleh jadi improvement di masa yang akan datang. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, alright, berkenaan dengan 4 poin tu, so orang kata apa, komen dekat bawah ni ataupun boleh email dekat kita ataupun boleh message dan sebagainya. Kita akan bagi dekat tuan-tuan dan puan-puan cara bagaimana nak berhubung dengan kami, so tidak ada masalah. Or mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tunggu di lain video. Kalau you request, kita nak buat, you nak request untuk kita buat video mengenai poin yang kedua ataupun poin yang ketiga. So kami berbesar hati untuk kupas dengan lebih lanjut. Alright. So dengan ini terima kasih banyak. Thank you Zaim. Alright. So terima kasih semua. Kita berjumpa lagi dalam live pitch video. So thank you so much. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. You rock. Thank you. Allah.